IM di Bernama Radio. Inilah Bernama Radio untuk anda. Celik Emas bersama-sama Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM. Assalamualaikum dan salam siaran kita bersama dalam program Celik Emas untuk episod 2 bersama saya Nazira Noran. Okey, hari ini kita nak bercakap tentang bisnes emas era digital. Bagaimana agaknya era digital yang kita nak kupas hari ini, terus bersama-sama dengan Tuan Haji Muhammad Sahar Maddin selaku Presiden dari Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM. Assalamualaikum Tuan Haji, sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Nazira? Alhamdulillah. Saya sihat semua. Sehat sangat dan hari ini saya bersemangat sangat nak tahu, nak belajar, nak faham dulu apa sebenarnya bisnes emas era digital tu. Dan lagi-lagi bila kita sebut urus niaga emas secara digital, patuh syariah. Jadi silakan Tuan Haji. Alhamdulillah Nazira, terima kasih sekali lagi saya dapat bersama di radio bernama ini, dan pagi ini insya-Allah dalam masa yang ada ini insya-Allah saya akan berkongsi pengalaman, pengetahuan sedikit sebanyak tentang apa yang harus kita lakukan dalam kita menghadapi cabaran ekonomi, dan hari ini bagaimana digital, kaedah digital ni, urus niaga yang dibuat secara atas talian ini boleh dimanfaatkan untuk kita mencipta keuntungan dalam perniagaan, khususnya dalam perniagaan emas. Ini menarik ni Nazira. Perempuan dia sebut emas je terbeliak biji mata dia. Betul lah. Bila cakap emas duk ingat cincin, gelang, rantai. Terus teringat. Jadi ini memang tidak boleh dinafikan. Manusia bukan sahaja orang perempuan suka emas oleh kerana ianya barang hiasan. Orang lelaki juga suka emas kerana ada nilai value asset itu. Jadi kalau kita bicara tentang hari ini, kenapa kita harus beralih kepada penggunaan teknologi digital dalam perniagaan, khususnya dalam perniagaan emas, ialah kerana atas beberapa faktor. Satu ialah kerana hari ini semua perniagaan berteraskan teknologi. Maknanya transaksi. Kita nak keluar duit, transfer duit hari ni, pindah milik, kan semua menggunakan kaedah online. Kita dah tak nak dah orang pergi bank lagi dah, Nazira. Nak berbaris, nak tunggu number apa semua, kan. Kalau dalam keadaan pandemik ni kena pakai mask sebagainya. Jadi hari ni online tu satu penyelesaian. Begitu juga dalam urus niaga emas. Kelebihan perniagaan emas secara online, sama ada kita sebagai penjual emas ataupun kita pembeli emas. Hari ini kita cakap kita sebagai pembeli emas ialah apabila kita boleh membuat pembelian tu bila-bila masa. 24 jam sehari. Betul? Tak kira lah sehari nak beli 5 kali ke 10 kali boleh. Bayangkan kalau kita nak beli emas secara fizikal tu, nak pergi kedai, boleh kita pergi 10 kali sehari. Orang kata kita gila lah kalau 10 hari sekali orang alik kedai emas tu. Jadi online boleh, tak ada masalah. Tak ada siapa kata kita ni gila kalau kita beli emas 10 kali sehari. Sekali beli contohnya RM10. Boleh, jawapannya boleh dengan kaedah online. Kedua ialah bila kaedah online ni Nazira, kita boleh, yang paling penting bila kita bercerita tentang macam mana nak mencipta keuntungan, ialah kita boleh beli pada bila-bila masa. Apabila kita lihat harga emas tu agak rendah, kita beli. Dan apabila emas tu harganya tinggi, kita boleh jual. Bayangkanlah Nazira, dalam keadaan tradisional, konvensional lah. Kalau kita nak cari emas, katakan emas, kedai emas biasanya tutup pukul 6, pukul 5 dah tutup. Macam mana kita nak beli emas ni kalau pukul 11 malam, 12 malam, bila mana katakan harga emas jatuh, harga emas dunia jatuh. Sekarang jatuh. Jatuh 1659. Tapi kalau petang sikit nanti, katakan pukul 7 jatuh. Apa cara kalau tak ada kaedah digital, kita nak beli emas, kedai semua dah tutup. Tak boleh dah. Tak boleh. Jadi ini satu rahmat yang Allah bagi kepada kita, adanya teknologi hari ini sebagai tanda kasih sayang Allah pada kita. Maknanya Allah hari ini kita boleh mencipta keuntungan dengan kaedah adanya secara online ni. Itu kaedah dia. Yang kedua tadi Nazira tanya tadi, macam mana nak memastikan kaedah online ni dianya patuh syariah? Sebenarnya Nazira, patuh syariah ni bukan hanya label saja untuk syok patuh syariah, tapi mesti betul-betul dia tu bersifat, bila patuh syariah tu mesti adil, tak ada penipuan, dan mesti dia ada orang kata tolak ansur, fleksibel, ihsan dia. Jadi ini yang penting dalam urusan emas ni. Maknanya bila sebut patuh syariah, jual beli emas ni secara online atau digital ni, mesti wujud emas fizikal dia tu. Itu tak boleh lari daripada asas tu. Tapi urus niaga dia tu dibuat secara digital. Contohlah bila syarikat yang mengendalikan emas tu
dia nak mengendalikan secara digital. Contohnya satu gold bar yang seberat 1 kilo ni, 1 kilo, maknanya kalau sekilo harga lebih kurang hari ni katakan 260,000 lah. Okey. Jadi 260,000 ni boleh dipecah-pecahkan pemilikan dia ni. Katakan seorang beli RM10. Semua orang beli RM10, maknanya 2,600 orang boleh berkongsi satu gold bar ni, yang setiap orang ada portion ataupun pemilikan ni RM10 seorang. Ini maksudnya digital tu. Pemilikan itu boleh dipecah-pecahkan supaya dia boleh dikongsi, dan ini sebenarnya kaedah syariah yang memang membenarkan kaedah tu. Jadi maknanya hari ini kata kita dapat maknanya jelas di sini, maknanya dalam teknologi adanya berkembang teknologi, maknanya Islam ataupun syariah boleh selari dengan penggunaan teknologi itu. Itu menarik tu. Okey, itu dia, menarik sangat dan pentingnya ya urus niaga emas ini dilakukan secara digital dan mudah sangat. Bila cakap pasal atas talian ni, semua perkara yang kita lakukan sekarang ni semua online. Okey. Baik, Tuan Haji, kita nak kupas sedikit perkara yang mungkin orang ada yang baru dengar ke hari ini mungkinlah bercakap tentang quantum metal yang bekerjasama dengan DPIM. Sebenarnya sejak bila, dan mungkin sedikit sejarah, info dan latar belakang yang ringkas, Tuan Haji. Dalam kita nak mencari solution baru ni, Nazira, kita mesti mencari rakan kongsi kita ataupun partner kita. So di Malaysia ni antara syarikat yang terbaik dalam urus niaga emas secara digital ialah Quantum Metal. Quantum Metal ni antara yang ke depan, yang ada kapasiti, dan alhamdulillah DPIM selepas menilai keupayaan Quantum Metal, sejarah dia, track record dia, jadi kami bekerja sama secara rasmi pada bulan Februari tahun ini. Kita menandatangani satu perjanjian kerjasama perniagaan untuk membolehkan DPIM bersama-sama Quantum Metal memperkenalkan produk-produk yang ditawarkan oleh Quantum Metal yang merupakan kaedah perniagaan emas secara digital. Dan alhamdulillah selama lebih kurang 8 ataupun 9 bulan ni, dengan atas kerjasama yang kita dah buat ni, telah memperolehi banyak kejayaan, dan alhamdulillah masyarakat kita telah mula memahami produk-produk yang ditawarkan oleh Quantum Metal tu, yang memang produk tu produk yang tidak pernah ditawarkan oleh mana-mana syarikat emas ataupun platform emas di Malaysia, malah di dunia, menggunakan kaedah syariah. Jadi itu yang menarik. Dan Quantum Metal sebagai sebuah syarikat yang dah berpengalaman selama lebih 10 tahun membekalkan emas kepada bank-bank di Malaysia, hari ini menawarkan produk-produk yang istimewa untuk orang ramai, yang kita panggil retail produk ni, yang melibatkan 3 produk. Ini yang insya-Allah saya akan kembangkan 3 produk. Produk simpanan emas dipanggil Gold Storage Account. Produk kedua Gold Convert Account yang dipanggil GCA, dan yang ketiga Gold Asset Enhance, yang boleh kita mendapat pembiayaan pembeli emas. Jadi 3 serangkai ini di antara satu sama lain tu dia berhubung kait, dan alhamdulillah 2 produk tu tadi tu, Gold Convert dengan Gold Asset Enhance, ini yang pertama yang ditawarkan oleh Quantum Metal, yang pertama di dunia. Kalau dah di dunia tu pertama di Malaysia lah juga, Nazira. Tahun ini menggunakan kaedah muamalat syariah, ataupun term yang lebih spesifik lagi ialah tawaruk murabahah. Ini saya akan ceritakan secara detail nanti lepas. Baik, bila bercakap tentang tawaruk murabahah ni, pastinya kita nak tahu lebih lanjut lah perkara yang akan Tuan Haji bincangkan tu. Tapi saya nak simpan dulu sebab saya nak tanya, saya sebagai orang yang mungkin baru tahu sikit-sikit pasal Quantum Metal, boleh percaya ke? Kan takutlah kan, sebab banyak sangat kes-kes, contohnya ada yang kes-kes negara sekat, mungkin ada juga scammer. Jadi nak percaya tu macam mana? Ada benda bukti kukuh tak supaya kita ni boleh percaya kepada Quantum Metal tu, Haji? Alhamdulillah, seperti mana yang saya sebutkan tadi, Dewan Perdagangan Islam Malaysia sebelum kita membuat kerjasama, kita membuat semakan terlebih dahulu dengan pihak berkuasa, pihak autoriti, supaya nak memastikan bahawa apa yang di model bisnes ataupun model perniagaan Quantum Metal ni patuh dari segi undang-undang. Ini paling penting nanti dah. Kedua, kita sebagai orang Islam mesti nak pastikan patuh dari segi syariah dia tu. Maknanya dari segi prosedur-prosedur syariahnya dipatuhi. Dan alhamdulillah Quantum Metal bukan saja patuh dari segi undang-undang Malaysia, tetapi
diberikan kepatuhan syariah itu secara orang kata apa, secara rasmi oleh beberapa buah syarikat ataupun perunding syariah, iaitu pertama dulu Isra Consultancy, kedua Tawafuk Consultancy, dan ketiga Rakaba, di sebuah syarikat syariah yang berpusat ataupun beribu pejabat di Amerika Syarikat. Jadi 3 badan syariah yang telah memberikan endorsement untuk produk-produk Contometer. Dan alhamdulillah selama 2 tahun program yang ditawarkan untuk orang ramai ni, retail ni, telah berjalan dengan begitu baik sekali. Ramai ke sekarang Tuan Haji? Dan tahun lepas saja Nazira, transaksi yang dibuat oleh Contometer berasaskan produk retail ni kira-kira 1.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan dia satu pencapaian, keyakinan masyarakat kita begitu tinggi, kerana kalau tak tinggi tidaklah sampai setahap itu dia punya sambutan dia. Okey, tapi itulah kan, ada orang cakap ada duit semua boleh jadi. Tapi ada emas lagi boleh jadi. Sebab emas tu sentiasa bernilai. Hari ini kita bercakap tentang bisnes emas era digital dalam program Celik Emas bersama-sama dengan Tuan Haji Muhammad Sahar Maddin. Kalau anda ingin bersama kami macam biasa 03-26927939, ataupun anda boleh komen di live Facebook kami, nak tanya soalan ke ataupun nak berkongsi pendapat, boleh terus komen di live Facebook kami. Okey. Baik Tuan Haji, soalan seterusnya. Kan maklumlah sekarang ni kan zaman ramai sangat penipu-penipu, penjahat-penjahat online ni kan. Disebabkan benda hujur jari juga yang banyak menipu. Jadi contoh-contoh mungkin fitnah atau tanggapan negatif sesetengah pihak terhadap Contometer. Ada tak benda yang besar lah, fitnah paling besar, lepas tu Contometer dapat perbetulkan? Dalam kehidupan kita ni Nazira, memang ada 2 kumpulan. Satu kumpulan yang sentiasa memikirkan untuk nak menipu orang ataupun menzalimi orang. Itu memang ada, sentiasa ada daripada zaman berzaman tu, memang ada semenjak orang kata Nabi Adam diturunkan tu, semenjak itu memang ada, sentiasa ada. Kedua ialah adanya golongan yang jahil ataupun yang tidak berpengetahuan. Jadi kalau bertembung 2 ni, orang yang nak menipu dengan orang yang tak ada ilmu pengetahuan, maka akan mudahlah benda tu, kata apa, penipuan tu berlaku dan ramai orang kena tipu. Tapi kalau adanya orang yang cuba nak menipu, scammer, tetapi kita mendidik masyarakat kita menjadi orang yang berilmu dalam bidang, contohnya dalam bidang pembelian emas ni, ataupun dalam bidang apa-apa pelaburan ni, maknanya mudah saja, maknanya kita sendiri yang dapat mengawal diri kita. Soalnya dalam masyarakat kita ni, adanya ramai pihak yang nak menipu, scammer. Ramai pula masyarakat kita yang tidak berilmu dalam bidang nak buat apa-apa pelaburan ni. Jadi itu yang menjadi punca ramainya penipuan, ramainya yang tertipu. Tapi hari ini Alhamdulillah Contometer memang bukan platform yang scammer, dan kita mendidik masyarakat. Kita tak suruh orang letak duit beli emas dan tunggu return dari segi dividen dalam bentuk dividen seperti kaedah-kaedah pelaburan biasa. Di sini masyarakat kena belajar, maknanya asas membeli emas di Contometer ni lah membeli emas, kemudian kita boleh convert untuk jadikan mata wang untuk kita belanja, dan kita boleh dapat pembiayaan untuk menambahkan aset emas kita. Jadi keuntungan kita itu bukan berasaskan prestasi Contometer sebagai pembekal emas, tetapi atas prestasi kenaikan nilai emas dari semasa ke semasa. Jadi bila ada kenaikan, di situ kita ada keuntungan. Jadi mudah saja. Jadi dari segi kenapa masyarakat kata Contometer mungkin scammer dan sebagainya, ialah kerana familiar itu familiar baru. Dan tak faham lah. Orang tak faham lagi macam mana cara keuntungan. Dan biasalah dalam masyarakat kita, bila boleh dapat untung, mereka akan kata skim cepat kaya. Sebenarnya di sini tidak, Contometer tidak menawarkan keuntungan berdasarkan peratus-peratus tertentu, tempoh-tempoh tertentu, dan dia hanya berasaskan kepada kenaikan nilai emas tu. Jadi ini asas dia. Okey. Baik, 0326927939 Bisnes Emas Era Digital bersama Tuan Haji Muhammad Sahar Maddin. Kita ada pemanggil ketika ini, Cik Azah di talian. Hello, Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Hello. Ya, Cik Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan bersama Tuan Haji. Okey, saya ada 2 soalan nak tanya Tuan Haji. Pertama,
mana lagi, saya asal daripada Kelantan mana lagi untung daripada beli emas digital ataupun beli emas hiasan. Sebab orang Kelantan suka beli emas. Mana lagi untung? Yang kedua, saya nak tanya syarat-syarat jadi ejen Puan Haji. Alhamdulillah. Ramai peminat ejen. Terima kasih Cik Azhar dengan jawapannya. Orang Kelantan ni memang suka beli emas tu Haji. Emas sampai ke siku Kalau ni. tidak tak adalah Kelantan tu nama tempat pada pasir emas. Gitu sekali kan dengan emas ni. Jadi soalan Puan Azhar tadi tu, mana lebih menguntungkan? Kalau kita bercerita hari ni, kita nak membeli emas untuk buat untung, paling terbaik ialah hari ini ialah membeli emas secara digital ataupun secara atas talian, kerana asasnya ialah satu, harga yang ditawarkan secara digital ni ialah harganya lebih rendah daripada emas yang hiasan yang kita beli di kedai. Jadi dalam bahasa perniagaan emas ni kita panggil spread. Spread tu maknanya kadar keuntungan yang diambil oleh penjual emas daripada harga yang ditetapkan oleh London Metal Exchange, LME. Ini kita belajar sikit ni Nazira tentang ilmu emas sikit ni. LME ni ialah harga yang ditetapkan oleh London Exchange yang akan berubah-ubah setiap saat. Dan ditetapkan hanya pada satu harga yang dipegang untuk urus niaga emas di seluruh dunia. Jadi Quantum Metal hanya mengenakan spread sebanyak 7% untuk GSA, maknanya sangat rendah. 7% daripada harga London Metal Exchange. Kalau kata harga London Metal Exchange 250, dia akan jual 257 contohnya, 7%. Kemudian untuk yang GAE hanya dikenakan spread 3% hingga 4%. Untuk GAE kali 10 3%, GAE kali 5 4%. Jadi maknanya dengan cara ini orang ramai dapat menikmati harga yang ditawarkan pada harga yang sangat rendah daripada pada dalam pasaran, dan hanya beza ataupun spreadnya hanya antara 3 hingga 7%. Jadi jawapannya, kaedahnya ialah bila emas naik, orang yang membeli caranya akan cepat untung. Orang yang membeli barang hiasan rata-rata mereka dikenakan cas antara 30 hingga 40%, Hazira. Dan kadang-kadang kau sumpah kedai itu mahal. Dan kita tak boleh nafikan harga emas yang ditawarkan di kedai itu lebih tinggi, kerana asasnya ialah kos mereka terpaksa tinggi. Mereka terpaksa sewa kedai. Kedai emas saja tak boleh duduk di ceruk-ceruk kampung. Dia kena letak di kedai di depan main road. Letak di kalau shopping mall tu, masuknya shopping mall tu masuknya mesti di depan sekali kedai emas. Macam itu dia punya. Kemudian pekerja dia kena comel-comel juga macam dah. Tak boleh kedai emas ni kena senyum tu, kena bayar tu kos senyum. Kan? Kemudian kena ada park guard lagi, security dengan insurans. Kemudian kedai emas ni pula mereka terpaksa perlu membayar kos yang tinggi, kerana lagi mereka terpaksa dapatkan emas daripada pembekal. Design tu juga, upah design. Jadi Quantum Metal mengubah senario ni. Maknanya Quantum Metal dapat sumber emas terus daripada lombok emas, daripada Australia, daripada Perth Mint, terus jual pada kita. Tak ada melalui orang tengah lagi, Nazira. Jadi dengan cara itu kita dapat emas yang lebih rendah harganya, dan dengan cara itu kita boleh mencipta keuntungan lebih cepat dalam kita kaedah pembelian cara ni. Baik, kita rehat sekejap Tuan Haji. Dalam program Celik Emas, banyak lagi yang mungkin anda nak tanyakan soalan bersama Tuan Haji. Boleh terus hubungi kami 03-26927939 dalam program Celik Emas. Inilah Bernama Radio untuk anda. Jana pendapatan dengan emas, gandakan simpanan dengan emas. Kenapa emas? Kerana emas sentiasa bernilai. Dapatkan tip-tip dan bagaimana ekonomi dapat dikembangkan melalui emas dalam program Celik Emas setiap Jumaat 9.30 pagi bersama-sama Dewan Perdagangan Islam Malaysia TPIM di Bernama Radio. Celik Emas bersama-sama Dewan Perdagangan Islam Malaysia TPIM. Okey, soalan seterusnya. Saya tunggu sangat soalan ni Tuan Haji, sebab apa yang saya tahu, produk Quantum Metal mendapat sambutan luar biasa daripada pemilik atau pengguna akaun Quantum Metal yang dapat menggandakan atau mengembangkan harta ni. Mungkin boleh beri contoh yang dah berjaya. Siapa agaknya orangnya, berapa dia jana atau berapa dia beli, berapa dia jual ke, kan? Antara produk yang paling mendapat sambutan dalam
antara banyak-banyak produk, 3 saya sebut tadi, gold saving, gold convert dan yang ketiga gold asset enhance. Produk yang ketiga tadi tu, gold asset enhance ni yang paling mendapat sambutan luar biasa. Yang 1.3 ataupun 1.5 billion tadi tu, sebenarnya segmen market dia ialah untuk produk ni. Dan dengan kaedah ni, Nazira, macam mana cara kita boleh buat untung dengan emas? Kalau kita lihat dalam masyarakat kita ataupun dalam pasaran, kenapa kita boleh membeli rumah walaupun harga rumah tu kadang-kadang 600,000, 700,000, even sampai 1 juta, 2 juta, ialah kerana ada pihak yang boleh menawarkan pembiayaan. Kalau bahasa mudah kita, pinjaman lah. Jadi sama juga hari ini Quantum Metal menawarkan kepada orang ramai, kita boleh membeli emas dengan mendapatkan pembiayaan. Ini formula asas dia. Jadi di sini kalau kita nak membeli emas kuantiti yang banyak untuk tujuan cipta keuntungan, ialah kita boleh beli dengan produk JE kali 10 tadi. Maksud kali 10 tu maknanya kita beli satu, kita dapat pembiayaan 9, menjadikan pemilikan kita 10. Dia tu ganda, 10 kali ganda. Ganda terus. Ganda terus. Sama juga macam kita beli rumah pun sebenarnya. Harga rumah 1 juta, kita bayar deposit 100,000, kita dapat pembiayaan 900,000, maka kita dapat pegang nilai rumah 1 juta. Tapi di sini oleh kerana kaedah ni ialah kita pegang tu bukan macam pegangan rumah tu terpaksa kena pegang untuk nak duduk, nak simpan lama. Sini pegang untuk sementara, subscribe, menunggu sehingga emas tu naik. Jika emas tu naik dalam masa sebulan, even seminggu, yang apa yang dah berlaku selama ni, kita ada peluang untuk kita jual ataupun kita terminate dalam sistem. Semua dibuat secara atas talian, Nazira. Tak payah kita nak angkut emas kita kulu kilih, nak jual, nak cari orang membeli, tak payah. Quantum Metal sendiri beli. Jadi dengan kaedah ni, kalau kita lihat tahun ini saja, siapa-siapa yang beli antara bulan Januari hingga bulan Mac, kerana bulan Mac ada perang Ukraine. Di sini saya sebutkan tadi, orang boleh dapat peluang keuntungan sehingga 100%, kerana emas naik 13%. Maknanya contoh kalau dia masuk 100,000, dia dapat 100,000 balik. 200,000. Dia akan dapat 200,000 bila dia jual. Tambahan 100,000 sebab emas naik 13%. Tolak spread tadi tu, kadar yang dikenai oleh Quantum Metal masa dia jual emas 3%, maka untung bersih 10%. 10% kali 10 bermakna 100%. Jadi ini bukan skim cepat kaya. Ini formula tu yang diadun untuk membolehkan kita dapat gandakan keuntungan 10 kali ganda. Maknanya kita jual waktu untung lah. Waktu yang dah untung. Kalau tak untung lagi nak jual juga memang rugilah. Itu je ilmu dia Tuan Haji. Tuan Haji, ada komen daripada rakan kita ni, Nur Akmaliah. Dia kata saya pernah jual beli GA darab 10 tadi tu, GA darab 10 lebih 15 unit untung dan modal dapat. Farah Nur Husna, alhamdulillah dah nampak hasil di Quantum Metal. Dan ramai lagi yang hantar komen ni yang menyatakan mereka adalah orang yang pernah membeli dan menjual. Betul, ikut trend emas ni, kalau kita beli secara tradisional, kita beli awal tahun satu ketul emas, katakan gold bar katakan 100 gram harga 25,000, kita simpan setahun, belum tentu cukup setahun harga emas tu naik. Tetapi dengan formula JE kali 10 ni, sepanjang setahun tu, setiap kali berlaku kenaikan dan penurunan emas, kita boleh turun, kita beli, jual, kita naik. Jadi tahun lepas ada lebih kurang 13 kali orang ramai boleh mencipta keuntungan asalkan emas tu naik lebih pada 3%. Jadi kalau dicampur-campurkan, kalau orang ramai beli dan jual, ikut saja trend tu, maknanya tahun lepas sekurang-kurangnya 100 hingga 150% boleh dapat untung. Dia bukan cara macam kaedah lama, beli tunggu, sini beli jual, maknanya kita buat trading. Itu asas ni juga sebenarnya, Nazira. Islam mengajar kita supaya menggalakkan jual beli. Dalam Al-Quran sebut wa ahallahul bai' wa harrama riba. Maknanya emas pun begitu juga. Dia punya sifatnya mesti kita buat jual beli. Jangan simpan je dekat jari, dekat tangan, dekat leher tu, Nazira. Kita boleh beli, jual, kita beli lagi. Bukannya kita saya dah gadai lah saya masuk ni. Beli baru. Tuan Haji, kita ada pemanggil sebenarnya bersama Encik Hisham di talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum Encik Hisham. Waalaikumsalam. Yes, silakan. Saya ada soalan. Saya ni baru beberapa bulan ni baru berjinak-jinak dalam beli emas kepingan tu dalam 0.5 gram. So setiap bulan saya konsisten lah, beberapa bulan beli. Cuma bila saya tengok buat kajian, saya tengok ada yang kata beli akaun emas adalah lebih menguntungkan daripada beli emas fizikal. Itu satu, sebab saya pun tengah berapa bulan ni mencuba kan.
Jadi saya nak tahu juga, kalau dari segi jualan balik tu, ada yang kata juga jualan balik kalau kita beli ke tempat yang kita beli tu, bila kita jual kat dia balik, harga tu adalah lebih berbaloi berbanding kita jual di tempat lain macam di tempat kedai ke ataupun di tempat-tempat lain lah. So saya nak tahu mana satu yang better untuk saya dapat pulangan yang tinggi kalau saya buat jualan balik tu produk mas keping tu. Baik, kita dengar jawapannya ya. Terima kasih Cik Syam. Silakan Tuan Haji. Ya, memang asasnya dalam conventional business emas ni, jual transaksi emas yang diamalkan dalam masyarakat kita. Bila kita beli, kita kena spread kalau barang dalam bentuk kepingan ataupun hiasan antara 10 hingga 30%. Bila kita nak jual balik, kita akan dikenakan markdown, dia akan potong lagi antara 15 hingga 20% lagi. Itu naluri ataupun itulah realiti dia. Bermakna beli kena spread 15-20, jual pun kena 15 ke 20 hingga 30-20. Maknanya kita dah awal-awal lagi kita dah hilang 30%. Ini yang perlu diubah. Dan alhamdulillah bila adanya solution digital, Quantum Metal memperkenalkan kaedah bila kita jual, Quantum Metal jual pada spread yang rendah. Bila Quantum Metal beli balik, Quantum Metal ambil pada harga London Metal Exchange. Ini yang best dia. Maknanya tak ada potong, ambil pada harga emas dunia. LME tu tadi. Jadi maknanya, dan confirm Quantum Metal beli, tak perlulah nak tanya lagi emas tu tulen tak tulen, sebab semua emas tu telah emas yang memang daripada punca yang sama, sumber yang sama. Sumber yang emas yang ditawarkan sendiri oleh Quantum Metal yang memang dalam simpanan mereka. Jadi ini yang kelebihan. Kalau ditanya tadi, adakah lebih baik simpan di tempat yang sama, kita beli tempat sama, jual tempat sama? Tidak semestinya. Tidak semestinya. Dan harus bertukar kepada kaedah digital di mana kita boleh beli balik pada harga London Metal Exchange. LME tu tadi dan cepat. Yang penting cepat. Okey, sebelum itu nak gabung dua soalan ni. Nasihat nak cari Quantum Metal yang betul dan juga bagaimana cara nak hubungi pihak Tuan Haji DPIM sekiranya mereka berminat untuk menyertainya, nak jadi ejen dan sebagainya. Ringkas Tuan Haji. Tadi Azhar pun sebut tadi dalam soalan dia tadi. Syarat nak jadi ejen. Memang inilah masa yang terbaik. Perniagaan baru ni ialah perniagaan yang berasaskan digital. Dan dalam konteks ini DPIM, Dewan Perdagangan Islam Malaysia, menawarkan program latihan untuk nak melahirkan orang yang celik dalam pembelian emas ni. Inilah nama program kita pun bernama ni, Celik Emas ni. Ini program pendidikan yang kita nak tawar pada orang ramai. Walaupun radio ni kita tak boleh hari-hari bercakap, tapi insyaAllah seminggu sekali ni kalau semua orang mengikuti setiap hari Jumaat pagi 9.30 ni, insyaAllah mereka boleh faham asas perniagaan ataupun pelaburan emas. Maknanya setiap hari Jumaat kita ada di radio 9.30 pagi. Setiap malam lepas program radio tu, malam pukul 9 malam pula kita membuat program latihan secara online. Okey. Jadi nak tahu lebih lanjut ni, saya kena ringkaskan Tuan Haji. Anda boleh juga tengok taklimat mengenai Quantum Metal secara percuma pada setiap Jumaat pukul 9 malam. Okey. Ataupun untuk menghubungi Sekretariat DPIM adalah 019-277-3991. Jadi sekian Celik Emas untuk waktu ini ya Tuan Haji. Kita jumpa lagi minggu yang akan datang. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Sahar Maddin selaku Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM. Saya Nazira Noran. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Celik Emas. Program Celik Emas itu tadi dibawakan oleh